Negara Brunei Darussalam mencatat sejarah dengan pelancaran kemudahan akuakultur udang yang dijana suria berskala besar yang pertama di Asia Tenggara. Menurut Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, kemudahan itu bukan sahaja meningkatkan penghasilan udang, bahkan juga sebagai pendekatan holistik yang mengimbangi peluang ekonomi dan tanggungjawab serta kelestarian alam semula jadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menjelaskan demikian semasa pelancaran projek Aqua PV bagi generasi udang biru dan hub integrasi AI di Kompleks Perikanan Muara Kampung Serasa. Langkah tersebut jelasnya sejajar dengan matlamat pembangunan jangka panjang negara iaitu menyokong keselamatan makanan, peralihan tenaga dan pertumbuhan karbon rendah. Projek dilancarkan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dan Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pelancaran tersebut menandakan mercu tanda dalam integrasi akuakultur dan pertanian pintar. Baiduri Capital menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Universiti Brunei Darussalam UBD menandakan kerjasama strategik yang bertujuan meningkatkan literasi pelaburan, kesedaran pasaran modal, pendidikan keuangan dan kerjasama penyelidikan di negara ini. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD, dalam ucapannya antara lain menekankan MOU tersebut selaras dengan objektif institusi dan akademik UBD, terutama dalam melengkapkan pelajar dengan kemahiran praktikal siaga masa depan merentasi disiplin. Menandatangani MOU bagi pihak UBD, Naib Chancellor UBD, sementara Baiduri Capital diwakili oleh T. Eng Hui, Ketua Pegawai Eksekutifnya. Majlis penandatanganan MOU diadakan di Ibu Pejabat Bank Baiduri, Bandar Seri Begawan. Indeks volum serta nilai unit ekspor dan import menurun pada suku pertama tahun 2025 dengan jumlah nilai ekspor dicatat menurun 15.3%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran media mengenai Indeks Perdagangan Barangan Antarabangsa suku pertama 2025 mengongsikan penurunan tersebut didorong oleh penurunan indeks volum ekspor dan indeks nilai unit ekspor. Penurunan indeks volum ekspor disumbangkan oleh bahan api galian terutamanya petroleum, produk petroleum dan bahan berkaitan, bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan, manakala penurunan indeks nilai unit ekspor terutamanya disumbangkan oleh penurunan nilai unit bahan api galian, bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Jumlah nilai import pada suku pertama 2025 menunjukkan penurunan 16.8% berbanding suku pertama 2024. Penurunan disumbangkan oleh penurunan indeks volum dan indeks nilai unit import. Indeks volum import mencatatkan penurunan 2.5%. Penurunan didorong oleh penurunan volum import bahan api galian, bahan kimia dan minuman. Manakala indeks nilai unit import menurun terutamanya disumbangkan oleh penurunan nilai unit barang-barang keluaran kilang, bahan kimia dan bahan api galian. Indeks perdagangan barangan antarabangsa menunjukkan perubahan nilai unit dan kuantiti komoditi import dan ekspor di negara Brunei Darussalam dalam tempoh tertentu. Laporan penuh boleh didapati melalui laman sesawang di eps.mofe.gov.bn. 19 peserta dalam kalangan bela sektor swasta, akademik dan individu persendirian menerima sijil masing-masing pada majlis penutupan program belia yang berpotensi menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-10. Sepanjang program, para peserta mengikuti sesi taklimat dan penempatan di ladang-ladang terpilih.
Antara topik yang dikongsikan antaranya peluang pelaburan dalam pertanian, teknologi hidroponik dan fertigasi serta kawalan penyakit. Program selama 9 hari itu merupakan inisiatif Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam menggalakkan penyertaan belia dalam sektor pertanian. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Abu Zar bin Haji Muhammad Tahir, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agri Makanan. Majlis diadakan di Pusat Perkhidmatan dan Latihan Lepas Tuai Pejabat Kawasan Kemajuan Pertanian Kampung Tungku. Ke arah meningkatkan pembangunan ekonomi setempat di kampung-kampung di negara ini merupakan antara matlamat program Satu Kampung Satu Produk, Satu Kes Satu P. Program tersebut merupakan inisiatif Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk membantu masyarakat membangun dan memasarkan produk serta perkhidmatan mereka sendiri seterusnya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosioekonomi kampung. Anyaman bakul sudah begitu sinonim dengan kebanyakan penduduk di kampung Melilas di Mukim Sukang. Mula giatkan dilaksanakan sejak tahun 90-an, kini lebih 20,000 anyaman bakul pelbagai saiz dan corak dihasilkan. Seiring dengan peredaran masa, anyaman bakul yang dulunya dari rotan namun kini plastik turut digunakan dengan menggabungkan pelbagai motif tradisional dan geometri kontemporari. Dulu-dulu kami memang menganyam, kena orang kampung memang berguna barang ini macam bakul-bakul tu lah. Kerana ni banyak juga bakul macam baju bakul bakul sikut, bakul macam sling bag. Dalam pembuatan anyaman bakul, bahan dari rotan sedikit memakan masa dalam proses pembuatannya berbanding dengan bahan plastik. Di samping anyaman bakul, pelbagai jenis kraftangan anyaman turut dihasilkan mengikut permintaan pelanggan. Saya tidak mau kraftangan ini pupus. Kalau ada orang kan minta belajar, kami juga ada membuat itu kelas menganyam juga. Biar untuk semangatkan orang muda masa ini. Biar sama-sama belajar mempelajari barang inilah. Produk anyaman oleh penduduk kampung Melilas terkenal dengan kehalusan, kemasan, kekuatan, saiz dan kombinasi warna sehingga sering menjadi pilihan untuk dijadikan buah tangan atau cenderamata. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib menerima doa anugerah berprestij semasa Asian Banking and Finance Retail Banking Awards 2025 yang berlangsung di Singapura. Anugerah diterima oleh Datin Hajah Hasnah binti Haji Ibrahim, Pengarah Urusan Perbadanan Taib. Anugerah Transformasi Digital Terbaik mengiktiraf komitmen berterusan Perbadanan Taib dalam memacu inovasi dan memodenkan perkhidmatan kewangan di negara Brunei Darussalam. Sementara Anugerah Islamic Banking Initiative of the Year adalah bagi akaun simpanan retirement saver Perbadanan Taib yang berlandaskan prinsip syariah serta bertujuan menggalakkan simpanan persaraan dalam kalangan warga negara dan juga golongan ekspatriat yang bekerja di negara ini. Lebih 20 pemilik perniagaan, usahawan dan profesional mengikuti bengkel komprehensif di bawah Siri Pemerkasaan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS, Bengkel Kali ke-17, Anjuran Bank Baiduri dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB bertujuan untuk membantu PMKS di negara ini berkembang ke pasaran baharu secara mampan. Selain itu, untuk meningkatkan keupayaan PMKS dalam mengenal pasti sasaran pelanggan dan melaksanakan strategi jangkauan yang berkesan untuk mendapatkan peluang perniagaan baharu, bengkel diadakan di hab perusahaan Bank Baiduri. Persatuan Usahawan Muda Brunei YEAB menyertai persidangan ASEAN 2025 yang diadakan di Sentosa Republik Singapura. Dianjurkan oleh Persekutuan Perniagaan Republik tersebut, persidangan merupakan satu lagi kejayaan dalam meningkatkan kerjasama serantau dan menyokong usaha mempelbagaikan ekonomi negara Brunei Darussalam. Program 4 hari itu meliputi forum
dan persidangan di bawah tema Integrasi ASEAN dalam Dunia yang Pelbagai. Ia dihadiri oleh para penggubal dasar serta persatuan masyarakat awal di seluruh Asia Tenggara dan menjadi wadah meneroka hala strategi rantau ini dalam mengubah lanskap global. Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Brunei Darussalam menghantar delegasi bagi menyertai program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET China ASEAN 2025, anjuran Institut Vokasional Ekonomi dan Perdagangan Kuangsi China. Delegasi menjalani latihan dalam pelbagai bidang sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk memupuk kerjasama serantau dan meningkatkan piawaian TVET di seluruh ASEAN dan China. Penyertaan mereka dalam program tersebut menyokong matlamat Wawasan Brunei 2035 dan meningkatkan kerjasama ASEAN-China dalam pembangunan tenaga kerja. Apa yang bermula sebagai minat terhadap kucing, kini telah berkembang menjadi satu perniagaan berkonsepkan penjagaan haiwan peliharaan secara menyeluruh. Bagi pasangan suami isteri ini, cinta terhadap haiwan bukan sekadar hobi. Ia menjadi asas kepada penubuhan Meow Days Pet Center, sebuah pusat sehenti one-stop center khusus untuk kucing dan haiwan peliharaan lain. Meow Days mula beroperasi pada 9 Februari 2025. Meskipun masih baharu dalam industri, sambutan yang diterima sangat menggalakkan. Kedai ini menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuk grooming, mandi kucing dan juga boarding, iaitu perkhidmatan penginapan haiwan sementara. Jadi kami mau buka satu kedai ataupun pet center ataupun one stop center untuk kucing dan binatang lain lah. Dan kerana saya seorang doktor veteriner, saya mau buka satu klinik juga. Jadi kirakan ia penjagaan haiwan yang komplit lah. Alhamdulillah, sambutan orang ramai terhadap kami kedai Meow Days ini adalah positif. Jadi kami menerima banyak tempahan untuk grooming ataupun memandikan kucing dan banyak juga booking untuk boarding. Seperti pengusaha lain yang baru berkecimpung dalam perniagaan, Meow Days turut menghadapi cabaran terutamanya persaingan dengan kedai-kedai haiwan lain yang telah lama bertapak. Namun mereka tidak membiarkan cabaran ini melemahkan semangat, sebaliknya strategi diperkemaskan khususnya dari segi pemasaran. Pelbagai platform media sosial dimanfaatkan sepenuhnya untuk memperkenalkan perkhidmatan dan promosi terkini. Saingan dalam dunia perniagaan ini memang banyak saingan, memang banyak cabaran. Jadi prinsip kami di sini adalah untuk macam ni bapakku mesti servis satu buat yang terbaik lah. Servis satu mesti kualiti. Jadi dengan itu kami mendapat kepercayaan dari orang ramai untuk menghantar kucing atau binatang durang di sini.